warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Wahyunisa Andah MSI, dosen pada program studi pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Medan. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat sertifikasi dosen PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang disajikan dalam video pembelajaran ini adalah Production Écrite Débutante. Mata kuliah Production Écrite Débutante merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 1 sebanyak 3 SKS dengan 14 kali pembelajaran tatap muka, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Production Écrite Débutante merupakan mata kuliah yang memfasilitasi pengembangan kemampuan menulis, menyusun, merancang, serta menciptakan teks fungsional sederhana bahasa Prancis melalui pengisian dan pembuatan formulir, profil diri, brosur, agenda, pesan singkat, cerita bergambar atau komik, undangan, dan iklan singkat. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PBL yang terintegrasi dengan Outcome Based Education atau OB. CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menulis, menyusun, merancang, dan menciptakan portofolio beragam teks fungsional sederhana yang setara dengan tingkat A1, kerangka acuan standar Eropa untuk bahasa atau yang dikenal dengan istilah CECRL, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari dan profesional dasar yang mencerminkan ketepatan tata bahasa, pemilihan dan penulisan kata, koherensi, tanda baca, serta etika komunikasi yang berlaku dalam bahasa Prancis dengan pemanfaatan teknologi. Video pembelajaran dengan pokok bahasan Décrire sa routine ini dilakukan pada pertemuan ke-9. Adapun sub CPMK pada pertemuan ke-9 ini adalah mahasiswa mampu menciptakan cerita bergambar atau komik sederhana secara manual atau digital tentang rutinitas sehari-hari yang mencerminkan ketepatan tata bahasa, pemilihan dan penulisan kata, koherensi, tanda baca, serta etika komunikasi yang berlaku dalam bahasa Prancis. Materi pembelajarannya terdiri dari kosakata yang berhubungan dengan rutinitas atau vocabulaire de la routine, kata-kata kerja pronominal atau les verbes pronominaux ou réfléchis, keterangan waktu, complément circonstanciel du temps, kata penghubung naratif, connecteur logique de narration, serta kreasi cerita bergambar berupa komik. Pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan metode diskusi, think pair share, permainan manual dan digital interaktif dengan Mentimeter, serta aplikasi kreatif Canva. Pada pembelajaran ini, mahasiswa akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan diskusi, think pair share, tanya jawab, pemecahan masalah, praktik, presentasi tulisan, serta pemberian umpan balik. Dalam skenario pembelajaran ini, saya menerapkan kombinasi formative assessment dan performance-based assessment secara kolaboratif. Pada tahap awal, mahasiswa melakukan peer assessment dan self-correction dengan saling mengoreksi draft rutin real berdasarkan indikator verbe pronomino, konjugasi verbe irregulier, kosakata rutinitas, dan penggunaan konektor logik. Selain itu, saya melakukan lecturer assessment dan feedback untuk memvalidasi sekaligus menilai hasil koreksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Alur terintegrasi ini menjadi bentuk scaffolding yang efektif untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin saja terjadi. Sehingga pada saat mahasiswa masuk ke summative assessment yang berupa proyek komik digital bande dessinée di Canva, maka mahasiswa akan menghasilkan proyek yang baik sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran mengenai mata kuliah Production Écrite Débutante. Selamat menyaksikan. Bonjour à tous. Bonjour. Ya, comment allez-vous? Oke, très bien. Alors, siapa yang absen hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Nabila juga hadir ya? Ya, minggu lalu Nabila absen, ini hadir ya. Oke, très bien. Donc, boleh kita ulang sedikit minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Ya? Phrase interrogatif, très bien. Apa aja itu kira-kira phrase interrogatifnya? Qu'est-ce que? Pourquoi? Ya, très bien. Nah, hari ini adalah pertemuan perkuliahan kita yang ke-9 dan tema perkuliahan kita hari ini adalah Décrire sa routine. D'accord? Décrire
sa routine. Ok. J'ai quelques questions à vous poser. La première question, c'est que quand on parle de la routine, à quoi vous pensez? Juhri. Kuliah, madame. Kuliah. Kuliah. Ok. Mais en français, s'il vous plaît. En français, étudier. Très bien. Étudier. Allez. Ok. Asseyez-vous. Ensuite, la deuxième question. Quelle est votre routine préférée? Moi, madame, j'aime faire du sport, madame. Ok, le sport. Oui, madame. Ok, très bien, Irfanta. Oui, madame. Merci. Et la troisième question, c'est que qu'est-ce que vous n'aimez pas, Fauzan? Moi, madame, cuci piring, madame. Ok. Ada yang tahu cuci piring bahasa Prancisnya apa? Oh, très bien. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Répétez. Faire la vaisselle. Ok, très bien. D'accord. Donc, c'est ça. On va lire les objectifs du cours d'aujourd'hui. D'accord? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah utiliser le vocabulaire de la routine, ensuite conjuguer les verbes pronominaux, et puis raconter sa routine, comparer des routines, juger de l'équilibre de la routine, et on a un projet à créer. Ça, c'est une création d'une bande dessinée sur sa routine. Jadi nanti di akhir perkuliahan kita akan buat satu project buat komik dengan aplikasi Canva. Ok? D'accord? Ça va? Ça va, Ok. madame. Oui, donc maintenant on va faire cet exercice. Lisez ce forum. Ouvrez votre méthode à la page 54. Silakan dibuka bukunya, halaman 54. Ok. Et puis, lisez ce forum. Soulignez, d'accord? Soulignez tous les verbes pronominaux. Ok, soulignez tous les verbes pronominaux. Et essayez de trouver l'infinitif. D'accord? Essayez de trouver les verbes à l'infinitif de ces verbes pronominaux. Jadi coba temukan kata kerja pronomino. Mungkin ada yang tahu kata kerja pronomino itu ada apa? Ya, très bien. Contohnya yang ada se-nya. Pernah nggak lihat teks atau dengar orang Prancis ngomong atau teman kamu pakai se réveiller, se laver. Nah, itu namanya verba pronomino. Kenapa kira-kira ada se-nya itu? Ada yang tahu se-nya itu apa? Ditunjuk dirinya gitu. Itu maksudnya bagaimana itu? Nunjuk diri sendiri? Dilakukan diri sendiri. Dilakukan diri sendiri. Ensuite, dilakukan diri sendiri untuk diri sendiri. Iya, jadi kata kerja yang pelaku dan target atau objek dari kata kerjanya adalah sama. D'accord? Itu namanya verba pronomino. Oke, les verbes pronominaux. Sekarang coba di garis bawahi, souligner tous les verbes pronominaux et trouver l'infinitif. Oke, jadi ada kata kerja pronominal apa saja? Oke, ada on s'ennuie. Ensuite, nous nous levons. Itu on s'ennuie itu dari infinitifnya apa? S'ennuyer. Ya, s'ennuyer. Oke, ensuite ada nous nous levons. Oke, kata dasarnya apa infinitifnya? Kalau nous nous levons dari kata kerja apa? Se lever. Iya, se lever. Oke. Ensuite, se promène. Oke, on se promène. Kira-kira kata dasarnya apa? Se promener. Se promener. Oke. Ensuite, je me lève. Très bien. Kata dasarnya sama dengan yang di atas tadi apa? Se lever. Ensuite, ada apa? Iya. Oke. Ensuite,
Ada lagi nggak kira-kira? Je me couche. Oke, kata dasarnya se coucher. Très bien. Masih ada lagi nggak kira-kira? Oke. Je me réveille. Kata dasarnya se réveiller. Très bien. D'accord. Ensuite, on va continuer. Maintenant, think per share. Kita akan buat diskusi satu kelompok 2 orang. Apa yang akan kita kerjakan berdasarkan contoh yang sudah kita garis bawahi tadi. Coba kita analisis bagaimana proses pembentukan kata kerja pronominal-pronominal itu atau les verbes pronominaux ketika digunakan di dalam kalimat. Bagaimana dia dibentuk, bagaimana dia dikonjugasikan. Oke? Kita ada diskusi sekitar 6 menitan ya, boleh didiskusikan. Nanti kita akan coba lihat sama-sama bagaimana proses pembentukan kata kerjanya. D'accord? Ya, silakan dibentuk kelompoknya bebas. Je. Yang je, se-nya itu berubah jadi apa? Oke, c'est fini la discussion. Qui veut répondre? Siapa yang mau menjelaskan? Nah, Madam dan teman-teman sekalian, untuk kita membentuk kata kerja pronomino, untuk strukturnya adalah kita buat sujet misalnya je, terus di tengah sujet itu kita menambahkan pronom tonik, Madam ya. Pronom tonik seperti iya. je me untuk sujet yang je, me coucher. Coucher-nya itu kita konjugasikan dalam bentuk présent menjadi couche. Dan kita menghilangkan akhiran R pada coucher tadi. Terus selanjutnya untuk tu, untuk pronom toniknya menjadi tu, te, couche. Terus berlanjut il, elle couche, il, elle se couche. Untuk se-nya itu adalah pronom tonik dari sujet il atau elle yang singulier. Terus dilanjutkan nous couchons, lalu vous couchez, dan yang terakhir kita kembali il se itu sama seperti bentuk il elle pada bentuk singulier, Madam. Seperti itu il se couche. Oke. Merci beaucoup Juhri. Oke, Madam. Ya, mungkin izin sedikit Madam menambahkan ya. Tadi bukan pronom tonik. Karena kalau pronom tonik itu yang moi, toi, ya, lui gitu ya. Nah, itu namanya pronominalnya. Jadi sebenarnya kata kerja ini dikatakan adalah kata kerja réfléchi. Oh iya. Ya, les verbes réfléchis karena pelaku dan sasaran dari kata kerjanya adalah orang yang sama. Sendiri. Oh. Iya, jadi dia dikatakan le verbe pronominal, les verbes pronominaux atau les verbes réfléchis. Oke. Jadi bukan pronom tonik. Mais ça va, c'est déjà pas mal. Bravo. On applaudit. Allez. Oui, on continue maintenant. Très bien. Ce que votre ami a déjà expliqué. Jadi cara mengkonjugasikannya itu seperti biasa ya. Kita buang akhiran er-nya. Hep kita buang. Kemudian kita tambahkan seperti biasa kalau kata kerja yang berakhiran er. Namun untuk se-nya itu ketika subjeknya je akan menjadi me. Ya, jadi je me couche. Untuk tu menjadi te. Oke, tu te couche. Untuk il, elle, on se couche. Nous couchons. Vous couchez. Il, elle se couche. D'accord? Ça va? Ya. Nah, kemudian di sini ada yang kalimat negatifnya. Jadi coba kita lihat di mana kita letakkan ne-nya. Ada yang bisa bantu menjawab? Kira-kira teman-teman sekalian, kita letakkan ne dan pa-nya di setelah sujet, setelah subjek, dan kemudian kata setelah kerjanya, kata kerja. baru pa-nya setelah kata kerja. Oke, jadi ini kita kasih pola kalimatnya ya yang bisa kita gunakan di dalam kalimat ketika mau membuat kalimat negatif. Oke, ça va? Ça va. Ya, ada pertanyaan? Non? Vous avez des questions?
Pas de questions? Pas Ok, de question, on madame, continue. je comprends. Maintenant, on va faire un jeu. D'accord? Je vais vous demander de travailler en 3. Ok? Boleh dibentuk tiga grup. Jadi ini baris pertama satu grup. Oke? Warna biru. Ya. Baris kedua, quelle couleur? Noir? Noir. Ok. Et le troisième groupe en violet. Oui. Vous décidez, vous choisissez un ou une représentante pour aller au tableau. Allez, pilih satu temannya untuk maju ke papan tulis. Oke, silakan maju ke depan. Oke, sudah ada perwakilannya ya. Nanti temannya bisa bantu. Perhatikan apakah yang dikonjugasikan temannya itu benar atau salah. Oke? Iya, jadi kita ini akan meminta teman-teman kita boleh dibagi 3 bagian ya. Kita bagi 3 bagian. Oke, ini grup 1, grup 2, grup 3. Coba dikonjugasikan kata kerja yang muncul. Yang ada gambarnya dikonjugasikan. Mulai dari je sampai il, el, pluriel. Secepat-cepatnya. D'accord? Kalau sudah selesai dan yakin benar, katakan bingo. Nanti kelompoknya menang. D'accord? Nanti nilainya ditambah kuis seperti biasa. Oke, kita mulai ya. Dibantu temennya, diperhatikan. Oke, on commence. 1, 2, 3. Ya, ça c'est le verbe. Kira-kira itu kata kerjanya apa? Itu apa? Apa kata kerja? Itu berdandan. Je. Ayo cepat. Mami itu berpakaian, itu berdandan. Apa tadi rupanya yang muncul? Dandan itu kan. Makie. Makie. Enggak Q. Maxim. Bingo, oke. Yang ini yang duluan bingo ya, grup Rifki. Coba kita cek, coba kita periksa. Je me maquille, tu te maquilles. Kak, bukan je maquille. Nous nous maquillons. Oke, très bien. Yang ini benar ya. Ya, oke. Asseyez-vous. Merci. Merci beaucoup. Ya. Ya, kita lanjut ya. On va continuer notre cours. Ya, ini ada daftar. Voici une liste des actions de la journée. D'accord? Et on peut voir, il y a dormir. D'accord? Ensuite, se maquiller, ça va, mademoiselle? Oui, se maquiller tadi ya, se maquiller. Ensuite, se coiffer. Yang ini? Cuisiner. Ini apa? Faire du sport. Ada prendre le petit déjeuner. Passer l'aspirateur. Kemudian, lire un livre. Ensuite, étudier, travailler et dîner. D'accord? Ya, coba perwakilan yang kedua bisa? Ada? Silakan Dewi. Ingat metutupnya Iya. Ini maaf ya. Kamu yang maju siapa? Oh. Bang Fauzan. Oke. Siapa yang kelompok 3? Vita, silakan Vita. Ya, maju ke depan. Oke, bingo. Kita lihat. Ayo coba, ya silakan duduk karena sudah ada yang bingo. Ya, merci beaucoup, asseyez-vous. Oke, merci mademoiselle. D'accord. Ya, kita cek bareng-bareng ya. Tu ne te cours pas.
Ya. Je ne se coiffe pas. Benar? C'est C'est vrai? Iya, kenapa salah? Iya, harusnya me. Oke. Jadi ini harusnya me. Oke ya. Oke. Ensuite yang kedua. Faux, madame. Salah juga. Iya, kenapa kira-kira salah? Tunya harusnya te, madame. Oh, yang ininya harus te. Oke. Yang ketiga? Vrai, madame. C'est vrai? C'est Oke. vrai. C'est vrai. Yang keempat? Salah? Betul, Benar madam, ya? betul, betul. Oke. Yang kelima? Vous ne... Oke, benar juga. Yang keenam? Vrai, madame. Benar. Oke, jadi diperhatikan kalau untuk je, se-nya itu berubah menjadi me. Kalau tu jadi le. Oke, ça va Vita? Oke, très bien. Donc, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ça va? Ça va. Ça va, Oke. madame. Masih semangat? Masih dong. Masih. Kita lanjut ya. Masih, madam. Nah, jadi sekarang vous sélectionnez 4 actions, d'accord? 4 actions pour votre journée idéale. Ya, sélectionnez parmi cette liste des actions de la journée. Vous sélectionnez 4 actions importantes pour votre journée idéale. Ya. Je vous ai déjà envoyé un lien sur WhatsApp. Jadi madam ada kirim link ke grup WhatsApp kita, dibuka ya. Ketikkan 4 atau 3 action de la journée yang kamu rasa bisa membuat hari kamu menjadi ideal. Oke? Bisa diklik linknya? Bisa, madame. Ya, silahkan diklik. Jadi coba kita lihat ini ada dormir, nager, Sophie lire un livre, d'accord. Dormir, nager, manger. Ok, manger itu comment ça s'écrit manger? Makan. Oui, ne traduisez pas. Manger, c'est vrai? Non. Avec un double G. Comment ça s'écrit? M-A. M-A-N G-E-R. Ok, ya? Manger, ça va. Ok, merci beaucoup. Merci pour la réponse. Nah, sekarang, ya, voici un exemple. D'accord? On a le matin. Ensuite, ça c'est je me lève sans réveil. Ensuite, le matin, c'est encore le matin. À 6h30, je prends le petit déjeuner en famille. L'après-midi, à 14h, je travaille 3 heures seulement. Le soir, à 21h, je dors dans ma chambre. Yeah. Vous essayez de compléter la fiche pour décrire votre journée idéale. D'accord? Ça va? Yeah. Ok, yeah. Quand vous avez fini, je vais vous demander d'échanger votre fiche, yeah, échanger votre fiche avec votre camarade de côté. Coba ditukeran, kemudian coba koreksi, sudah benar nggak ditulis temannya itu? Ya, oke, silahkan dikumpulkan nanti sama ketua kelas. Sekarang kita lanjut ya, kita lanjutkan materi kita. Ouvrez votre livre à la page 86 et lisez ce dialogue et soulignez les actions de la routine. Encadrez les connecteurs logiques de narration. On va travailler en binôme ou en trinôme. Jadi bisa bekerja berdua ya, diskusi berdua atau bertiga. Kita akan baca dialognya ya. Kemudian kita garis bawahi semua kosakata aksi yang berhubungan dengan rutinitas. Jadi mungkin saja nanti ada yang tidak pakai se. Ya, bagus. Mungkin ada yang tidak pakai se. Jadi coba ditemukan ya, kemudian dan yang kira-kira menurut kamu les connecteurs logiques de narration. Jadi kayak
kata penghubung untuk menarasikan sesuatu. En binôme ou en trinôme, d'accord? D'accord. Bertiga atau berdua boleh ya. Oke, ya tadi kita sudah diskusi ya. Coba kita lihat itu ada je me lève, ya kan? Nah itu yang tadi kita bahas sebelumnya. Les verbes réfléchis ya, les verbes pronominaux. Ensuite ada je prends tadi ya, le prendre le petit déjeuner. Je me lève. Kemudian apa lagi? Je vais. Kemudian je travaille. Je rentre. Ensuite je dîne. Je regarde la télévision. Très bien. Ensuite je lis. Ada lagi? Je me couche. Ensuite oui, tu ne dors que. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan menulis ya. Coba kamu mencoba untuk menceritakan rutinitas realnya kamu itu bagaimana. Boleh dengan mengisi titik-titik ini terlebih dahulu ya. Boleh diganti kalau ada yang kurang sesuai. Tapi coba dideskripsikan secara tulisan rutinitas yang kamu lakukan. D'accord? Oke, Irfanta boleh dibaca jawabannya? D'accord, madame. D'abord, le matin, je me lève à 5 heures. Ensuite, je me lave pour 6 heures. Je prends mon petit déjeuner à 16h30. Puis, je vais au travail à 6 heures. Je travaille de 8 heures à 16 heures. L'après-midi, je rentre chez moi pour 16 heures. Ensuite, je cuisine et je prépare le dîner. Le soir, je dîne à 19 heures. Après ça, je regarde la télévision et je lis un roman. Oke, merci Irfanta. Oui, madame. D'accord. D'accord, jadi kita akan menyimpulkan materi perkuliahan kita hari ini. Nah, tadi untuk berbicara tentang rutinitas kita hendaknya mengetahui apa? Kosakata yang berhubungan dengan rutinitas. Apa saja misalnya tadi? Iya, se lever, kemudian les verbes pronominaux, se lever, apa lagi? Je me couche, ya se coucher, apa lagi? Yang irregulier, ada yang ingat nggak? Yang irregulier, lire, Dormir. dormir, kemudian Aller. ya. Très bien. Oui, ensuite ada les compléments circonstanciels de temps ya, keterangan waktu ya, le matin, l'après-midi, le soir, minuit ya. Kemudian ada les connecteurs Logique. oke. Ada tout d'abord, ensuite, et puis, après ça, enfin. Jadi dibedakan tadi ya, kalau après saja itu preposition. Oke, nah sampailah kita di project. Jadi seperti yang sudah Madam sampaikan tadi di awal perkuliahan kita, project kita apa? Membuat komik. Iya, jadi ini adalah komik yang akan kita buat pakai aplikasi Canva. Kemudian jangan lupa link komiknya dikirim ke LMS kita Sipda Unimed. Paling lambat 3 hari setelah kelas kita. Oke? Ça va? Ça va, madame. Ya, jadi Madame rasa on va finir notre cours et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre attention. On va se retrouver la semaine prochaine. Jangan lupa PR-nya ya, dan tetap semangat. Kemudian siapkan untuk materi perkuliahan kita minggu depan itu adalah menulis surat, ya, écrire une invitation, surat undangan, d'accord, refuser et accepter une invitation. Ok, donc merci beaucoup, au revoir. Au revoir, madame. Merci, madame. Oui.